Datuk Yang di-Pertua, izinkan saya merakamkan ucapan terima kasih kepada semua ahli-ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian di dalam perbahasan Rang Undang-Undang Perbekalan 2021 yang amat penting ini. Tidak kurang daripada 62 ahli yang berhormat telah mengambil bahagian untuk membahaskan isu-isu berkaitan dengan Rang Undang-Undang Perbekalan 2021 Kementerian Kewangan. Penghargaan ikhlas juga daripada saya kepada semua yang telah memberi cadangan dan pandangan, syur dan rujukan, serta idea dan teguran. Hari ini saya akan menjawab persoalan-persoalan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat susulan perbahasan yang telah berlangsung. Pertamanya, izinkan saya menjawab satu soalan hakiki yang sering berbangkit di dalam Dewan ini. Apakah sebenarnya tujuan Belanjawan 2021 ini? Pelbagai pihak mempunyai persepsi yang berbeza tentang belanjawan ini. Realitinya, Belanjawan 2021 adalah tidak lain dan tidak bukan dirangka untuk kelangsungan hidup rakyat dan ketahanan ekonomi negara. It is COVID-19 budget, a budget for survival and resilience, dengan izin. Terciptanya belanjawan ini adalah untuk memelihara kesejahteraan rakyat dari segi kesihatan dan kehidupan agar rakyat negara kita mampu menghadapi cabaran-cabaran ekoran wabak COVID-19. Bukan hanya ketika menghadapi gelombang ketiga ini, tetapi juga bersedia bagi pertumbuhan selepas mengatasi COVID-19 nanti, insya-Allah. Melalui Belanjawan 2021, kita mahu membina ketahanan atau resilience supaya rakyat dapat melangkah ke masa depan yang lebih cerah. Datuk Yang di-Pertua, dalam 2 minggu perbahasan RUU Perbekalan 2021 ini, jelas sekali ada beberapa isu yang mendapat perhatian ahli Dewan Rakyat. Secara amnya, isu-isu yang berkisar merantasi 3 kategori utama. Pertama, bantuan yang menambah aliran tunai rakyat dan perniagaan. Kedua, bantuan kewangan langsung. Dan ketiga, mewujudkan pekerjaan dan mengurangkan kadar pengangguran. Sehubungan itu, saya akan menstrukturkan penggulungan seperti berikut. Saya akan bermula dengan menjawab soalan berdasarkan 3 perkara di atas yang merangkumi isu moratorium, KWSP, bantuan langsung serta isu pekerjaan dan PKS. Kemudian, saya akan mengulas mengenai ekonomi dan unjuran pertumbuhan. InsyaAllah saya akan mengakhiri penggulungan dengan mengulas peruntukan berkaitan kesihatan. Berbalik kepada isu survival rakyat. Saya tidak mahu berdolak-dalik dan berpusing-pusing. Maka marilah kita berbicara tentang isu moratorium dan KWSP. Datuk Yang di-Pertua, tidak kurang daripada 36 ahli yang berhormat telah membangkitkan soalan-soalan berkaitan moratorium. Isu-isu utamanya adalah sama ada moratorium wajar dibuat secara pukal atau bersasar. Yang Berhormat Pekan, Pontian, Port Dickson, Bangkan Datuk, Arau, Kota Melaka, Pasir Gudang, Pasir Salah, Jerlun dan Labuan telah mencadangkan agar kerajaan melanjutkan moratorium selama 6 bulan secara pukal. Pertamanya, saya menegaskan bahawa moratorium pinjaman bank bukan hanya untuk sebilangan kecil rakyat. Moratorium ini tersedia untuk semua rakyat Malaysia yang terkesan. Tidak kira sama ada daripada golongan B40, M40 atau T20. Semuanya layak mendapat bantuan dalam bentuk penangguhan, pengurangan dan perjadualan semula pinjaman. Golongan B40 mendapat lanjutan moratorium bank secara automatik. Golongan peniaga kecil mendapat lanjutan moratorium bank pun secara automatik. Golongan M40 pula hanya perlu buat self-declaration atau pengisytiharan sendiri tanpa perlu dokumen dan sebagainya. Bagi rakyat yang tidak tergolong dalam segmen-segmen di atas, mereka masih boleh mendapatkan moratorium dengan memohon kepada pihak bank masing-masing. Prinsip utama di sini adalah tanggungjawab dan keadilan. Adakah adil mereka yang kaya dan lebih dari mampu untuk membayar hutang diberikan moratorium? Bukankah lebih baik mereka membayar hutang supaya duit masuk ke sistem perbankan untuk menjana lebih banyak pinjaman, khususnya kepada perniagaan dan industri yang menampung dan mencipta pekerjaan untuk rakyat. Ini adalah sebabnya mereka yang mampu wajar membayar balik pinjaman mereka. Yang berhormat juga membangkitkan jika moratorium diberi secara pukal akan ada multiplier effect kerana komponen kegunaan meningkat. Saya memahami cadangan ini, namun ada beberapa pertimbangan lain yang saya terpaksa buat. Yang ahli-ahli yang berhormat, sehubungan dengan pakej prihatin, Malaysia menjadi negara pertama di dunia di mana institusi perbankannya telah memberikan moratorium automatik kepada semua peminjam bank. Nilai yang dianggarkan ialah lebih kurang 100 bilion ringgit untuk 6 bulan. Setelah tamatnya moratorium automatik, Bank Negara Malaysia bersama institusi perbankan telah melanjutkan program moratorium dan bantuan bayaran balik pinjaman bermula Oktober 2020. Lebih 700,000 permohonan telah diterima
dan daripada jumlah itu 98% peminjam telah menerima bantuan moratorium. Dalam Belanjawan 2021 pula, bantuan ini ditambah baik lagi. Sekali buat golongan B40, PKS Mikro dan M40 yang terkesan seperti yang sebut tadi. Ini selaras dengan saranan Yang Berhormat Pekan, Bagan Datuk, Pontian, Kota Melaka, Pasir Gudang, Semporna, Jelebu, Parit, Jempol dan Kuala Kedah agar sokongan diberikan kepada golongan-golongan ini. Ahli Yang Berhormat, menurut Bank Negara, pada bulan Oktober sekitar 85% peminjam bank telah menyambung semula bayaran balik pinjaman mereka. Namun, kerajaan sedar masih ada kebimbangan membiayai hutang disebabkan penularan wabak COVID-19. Oleh itu, bergerak ke hadapan, kerajaan memberi komitmen akan terus mengadakan libat urus bersama institusi perbankan. Bersama-sama kami akan memastikan ketersediaan untuk membantu rakyat dan perniagaan sekiranya keadaan bertambah mencabar. Ahli Yang Berhormat, sehubungan dengan ulasan saya ini, saya berharap isu pelanjutan moratorium mendapat sokongan semua. Datuk Yang di-Pertua, izinkan saya meneruskan penghulungan dengan isu hangat yang kedua, KWSP. Isu ini telah diulas dengan mendalam dalam Dewan ini oleh tidak kurang daripada 15 ahli yang berhormat. Di sini ingin saya tegaskan satu hakikat. KWSP telah ditubuhkan pada tahun 1951 untuk simpanan persaraan ahli-ahlinya. Justru, majoriti caruman akan dilaburkan di dalam instrumen pelaburan jangka panjang dan bukan dalam bentuk tunai. Oleh sebab itu, setiap pengeluaran luar jangka yang sebegini memerlukan perincian dan pertimbangan yang rapi. Segala isu berkaitan akaun 1 KWSP berbalik kepada mencari satu titik keseimbangan di antara dua ekstrim untuk rakyat. Dengan izin, this is about finding the right balance between fulfilling two different needs of the members. Yang pertama, pengeluaran untuk kelangsungan hidup hari ini, dan kedua, menjamin kesejahteraan persaraan masa depan. Ramai yang mahukan pengeluaran berjumlah besar secara one-off. Saya telah mendengar suara ahli-ahli yang berhormat, terutamanya YB Pekan dan Bagan Datuk, yang memperjuangkan agar keperluan hari ini didahulukan. Saya juga dengar suara-suara rakyat di media sosial yang menyatakan kesusahan hidup mereka dan ingin mengeluarkan wang KWSP mereka. Tetapi media juga ada melaporkan bahawa ramai yang gusar dividen dan pertubuhan dana KWSP mereka akan terjejas disebabkan oleh pengeluaran besar-besaran oleh ahli-ahli lain. Namun, pada bulan Mac tahun ini disebabkan oleh keadaan yang luar biasa, kerajaan inilah yang pertama sekali membenarkan pengeluaran dari akaun 2 KWSP. Melalui program Air Lestari, seramai 4.7 juta rakyat dibenar mengeluarkan simpanan akaun 2 hingga RM6,000. Sewaktu itu, mungkin ahli yang berhormat sudah lupa, tetapi kerajaan dikritik keras kerana mengadakan inisiatif ini. Saya nyatakan perkara ini untuk menegaskan bahawa kerajaan responsif dan akan bertindak jika langkah itu wajar demi kebaikan rakyat tanpa mengabaikan tanggungjawab lain. Pada 6 November, program Air Sinar diperkenalkan, di mana KWSP telah membenarkan 600,000 ahli mengeluarkan sehingga RM6,000 dari akaun 1. Ini kemudiannya ditambah baik apabila KWSP mengumumkan skop kelayakan diperluas kepada 2 juta ahli yang aktif. Kini boleh mengeluarkan sehingga RM9,000 atau RM60,000 dari akaun 1 bergantung kepada terma kelayakan. Namun, kerajaan terus peka kepada rungutan ahli dan cetusan pendapat dari ahli-ahli yang berhormat sendiri tentang syarat-syarat yang terlalu ketat. Contohnya, ahli yang sudah berhenti mencarum beberapa tahun tetapi masih mempunyai simpanan namun tidak layak untuk membuat pengeluaran dari akaun 1. Ada pula ahli yang tidak hilang pekerjaan tetapi gaji, allowance atau overtime telah dipotong dengan ketara hingga menjejas kemampuan mereka menampung perbelanjaan diri dan keluarga. Mereka juga merungut kerana tidak layak memohon. Kerajaan mendengar semua ini. Seperti yang saya sebut, setiap langkah melibatkan pengeluaran KWSP perlu dilakukan dengan penuh tanggungjawab kepada amanah yang dipikul adalah untuk semua ahli, baik mereka yang mahu mengeluarkan dan juga bagi ahli yang tidak mahu. Akhirnya adalah tanggungjawab kerajaan untuk mencari titik keseimbangan di antara keperluan pengeluaran hari ini dan keselamatan persaraan untuk hari esok. Justru, setelah saya berbincang lanjut dengan pengurusan KWSP pagi tadi, sukacita diumumkan bahawa program Air Sinar kini dibuka dan diperluaskan kepada semua ahli yang terjejas pendapatan mereka. Terima kasih Menteri. Tidak kira sama ada disebabkan hilang pekerjaan ataupun telah terkurang pendapatan mereka tahun ini, ahli tersebut layak memohon untuk membuat pengeluaran dari akaun 1.
tanpa mengira sama ada ahli tersebut bekerja sektor formal atau bekerja sendiri, tanpa mengira ahli aktif mencarum atau tidak. Selagi terjejas pendapatan dengan ketara, bolehlah mengeluarkan simpanan dari akaun 1 KWSP. Dari 2 juta ahli yang layak sebelum ini, AIS Sinar kini kita buka kepada lebih 8 juta ahli. Terima kasih Menteri. Tambahan pula, setiap ahli dibenarkan. Tambahan pula, setiap ahli yang sebelum ini dibenarkan mengeluarkan sehingga RM9,000, kini boleh mengeluarkan sehingga RM10,000. Terima kasih. Mereka cuma perlu memohon di dalam talian atau hadir di mana-mana pejabat KWSP. Tunjukkan sahaja bukti mengenai kehilangan pekerjaan, notis, cuti tanpa gaji, potongan gaji, allowance atau OT maupun pengurangan pendapatan jika bekerja sendiri. Datuk Yang di-Pertua, mendukung semangat kerajaan prihatin rakyat, kita sentiasa meneliti rapat perbahasan dalam Dewan ini, di mana ahli yang berhormat semua merupakan denyut nadi suara akar umbi. Sehubungan dengan ini, saya ingin berkongsi beberapa pengumuman dan berita baik yang sekaligus menjawab beberapa soalan yang telah berbangkit ketika sesi perbahasan. Pertama, adalah berkaitan bantuan khas kewangan petugas barisan hadapan. Menteri. Datuk Yang di-Pertua, Maaf saya. walaupun penularan wabak COVID-19 semakin membimbang, Sedikit. kan Penting. Terima kasih bagi pihak kita semua. Terima kasih kerana mendengar denyut nada dan nadi rakyat. KWSP ini ada 870 bilion ringgit wang caruman. Daripada segala inisiatif yang dibuat, daripada 870 bilion ringgit itu, berapakah agaknya nilai yang terlibat? Terima kasih. Yang terlibat ialah lebih kurang 70 bilion ringgit. Walaupun penularan wabak COVID-19 semakin membimbangkan, petugas barisan hadapan kita tetap ketal memberikan perkhidmatan dengan penuh jitu demi keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Melalui ucapan Belanjawan 2021, kerajaan telah mengumumkan bantuan khas one-off kepada petugas barisan hadapan kesihatan sebanyak RM500. Sepanjang perbahasan, saya telah mendengar cadangan daripada ahli-ahli parlimen seperti Yang Berhormat Pontian, Pulau Rajang, Ipoh Barat, Lembah Pantai sendiri dan Jelutong mengenai perlunya mempertimbangkan bantuan khas untuk barisan hadapan yang lain yang turut bertugas dengan penuh dedikasi dan komitmen. Penjelasan sikit Muhammad. Justru ingin saya umumkan sekejap, dengan kerajaan bersetuju untuk memanjangkan bantuan khas secara one off kepada semua petugas barisan hadapan yang lain sebanyak RM300. Ya, saya nak tanya Muhammad, adakah frontliner ini juga termasuk polis, rela dan sebagainya? Ya. Okey, saya nak ulang sekali lagi. Sepanjang perbahasan, saya telah mendengar cadangan daripada ahli-ahli parlimen seperti Yang Berhormat Pontian, Pulau Rajang, Ipoh Barat, Lembah Pantai, Jelutong yang mengenai perlunya mempertimbangkan bantuan khas ini untuk barisan hadapan yang lain yang turut bertugas dengan penuh dedikasi dan komitmen. Ini termasuk pegawai polis dan sebagainya. Jadi saya ingin umumkan pada hari itu pada belanjawan kita hanya memberi RM500 bantuan one off kepada Kementerian Kesihatan. Tetapi kita telah memperluaskan lagi dan memberi bantuan ini kepada semua petugas barisan hadapan yang lain. RM300. Menteri Lembah Pantai. Kedua, kerajaan telah mencadangkan program e-belia sebanyak RM50. Menteri Secara one off. Menteri ke dalam. Lembah Pantai. Soalan. Boleh Penjelasan. saya- Berkaitan dengan frontliners tadi. Maaf, terima kasih ya. Terima kasih Datuk Ketua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Dua soalan. Pertama, bolehkah Yang Berhormat Menteri jelaskan supaya tidak ada kekeliruan siapakah yang dimaksudkan dengan frontliners ini? Adakah termasuk contohnya mereka yang terlibat sebagai cleaners di hospital? Kedua, adakah Yang Berhormat boleh memastikan dari segi permohonan itu kita boleh kurangkan red tape yang dihadapi kerana ini antara rungutan nada dan nadi frontliners. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Lembah Pantai. Termasuk polis, rela, tentera, pegawai immigration, NADMA. Ini semua basically dengan izin semua yang diperlakukan oleh NADMA akan dapat. Mengenai proses tu saya harap kita dah belajar daripada yang masa lepas lah. Kita akan memastikan prosesnya lebih baik pada masa ini. Saya nak cakap sikit pasal program e-belia. Ini banyak disentuh oleh Yang Berhormat juga. Ini semasa saya mengucap masa belanjawan,
sebanyak RM50 secara one off ke dalam akaun e-wallet bagi mereka yang berumur 18 hingga 20 tahun. Dijangka akan memanfaatkan lebih 1.5 juta belia. Yang Berhormat Menteri Pengajian Tinggi juga berpandangan agar keperluan pelajar-pelajar institusi pengajian tinggi diteliti oleh Kementerian Kewangan. Oleh itu, kita mengambil kira permintaan dari ahli parlimen seperti Yang Berhormat Pontian, Pasir Mas, Arau dan MUA juga untuk membantu mahasiswa di IPT dan IPTS dalam konteks norma baru. Kerajaan bersetuju untuk menambah baik program e-belia seperti berikut. Pertama, meningkatkan jumlah e-belia daripada RM50 kepada RM100. Dan kedua, memanjangkan inisiatif ini kepada 1.1 juta mahasiswa di IPT dan IPTS, termasuk yang berumur lebih daripada 20 tahun. Ketiga, ramai lagi ahli yang berhormat, termasuk YB Serian, YB Bukit Mertajam, YB Kota Kinabalu, telah menyarankan supaya ditambahkan peruntukan kepada kerajaan negeri, terutamanya Sabah, bagi membantu usaha menangani wabak COVID-19. Untuk maklumat ahli yang berhormat, Kementerian Kewangan melalui Agensi Pengurusan Bencana Negara (NADMA) pada 26 Oktober lalu telah menyalurkan peruntukan berjumlah RM50 juta kepada negeri Sabah, khususnya untuk memerangi pandemik COVID-19. Selain itu, peruntukan RM44 juta juga telah digunakan oleh Kementerian Kesihatan dalam membendung gelobak wabak COVID-19 di Sabah. Pada hari ini, sebagai langkah susulan memerangi COVID-19 di negeri Sabah, sukacita diumumkan bahawa Kementerian Kewangan akan menyalurkan dana tambahan berjumlah RM50 juta lagi untuk negeri Sabah pada bulan Disember. Terima kasih Berhormat Menteri Kewangan. Kalau ada tambah lagi. Datuk Ketua, pada masa ini Kerajaan Persekutuan telah menyediakan pelbagai dana dan bantuan bagi menangani krisis COVID-19 di seluruh negara melalui penyaluran kepada agensi-agensi Kerajaan Persekutuan serta pihak berkuasa tempatan, PBT. Untuk maklumat yang berhormat, Kerajaan Persekutuan telah memperuntukkan sejumlah RM235 juta kepada semua kerajaan negeri bagi tujuan bantuan perbelanjaan berkaitan COVID-19 termasuk penyelenggaraan infrastruktur yang perlu. Peruntukan ini telah disalurkan kepada kerajaan negeri melalui kumpulan wang COVID-19. Selain itu, sejumlah RM427 juta tambahan peruntukan juga telah disediakan kepada Agensi Pengurusan Bencana Negara ataupun NADMA. Kerajaan berpandangan peruntukan-peruntukan berkaitan perbelanjaan COVID-19 ini perlu dipusatkan di bawah NADMA bagi memastikan bantuan yang diberikan adalah secara menyeluruh dan jentera Kerajaan Persekutuan dan negeri dapat bergerak dengan lebih cekap dan berkesan. Walau bagaimanapun, sekiranya terdapat keperluan yang mendesak, kerajaan komited untuk menyediakan peruntukan tambahan yang diperlukan seperti yang telah kita umumkan untuk Sabah. Keempat, ini semasa pembentangan Belanjawan 2021 pada 6 November lepas, saya telah mengumumkan inisiatif pemberian one-off sebanyak RM500 kepada 40,000 pesara polis yang menerima pingat jasa pahlawan negara. Namun begitu, setelah mengambil kira cadangan oleh Persatuan Bekas Polis Malaysia, sukacita dimaklumkan bahawa Kementerian Kewangan bersetuju bagi meluaskan lagi kategori penerima pemberian one-off tersebut kepada kategori pesara dan bekas polis. Ini implikasi penerima tambahan adalah dianggarkan selama 40,000 orang lagi. Ini menjadikan jumlah penerima pemberian one-off sampai 80,000 orang dengan anggaran implikasi kewangan sebanyak RM40 juta. Menteri, saya jempol. Okey. Saya nak bertanya kepada Menteri, bantuan one-off ni termasuk tak pada mereka yang terkesan akibat banjir baru-baru ini, kebanyakan petani tidak lagi dapat membuat projek tanaman kerana rosak teruk. Adakah mereka ini juga termasuk dalam bantuan one-off? Terima kasih ahli yang berhormat jempol. Sektor pertanian ini memang merupakan penyumbang asas kepada pembentukan ekonomi Malaysia dalam menjamin bekalan makanan yang mencukupi dan selamat kepada rakyat. Sektor pertanian tidak pernah dipinggirkan oleh kerajaan, malah sentiasa menjadi agenda utama dalam memastikan pengusaha-pengusaha yang terlibat dapat meningkatkan taraf hidup dan membantu menambah pendapatan. Sehubungan itu, seperti yang dicadangkan oleh Yang Berhormat, terutama Yang Berhormat Baling, untuk menyediakan dana bantuan khas pesawah yang dilanda banjir. Kerajaan bercadang untuk menyediakan peruntukan RM80 juta untuk tabung bencana pertanian. Terima kasih. Bantuan khas ini dapat memanfaatkan petani yang terdiri dari pesawah, nelayan dan pengusaha aquakultur, pekebun dan peternak yang mengalami kehilangan pengeluaran hasil tanaman kesan dari bencana alam.
Nelayan juga memainkan peranan yang penting dalam meningkatkan pembangunan dan ekonomi industri perikanan selain membantu bekalan makanan negara sentiasa mencukupi. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengumumkan kenaikan allowance sara hidup nelayan daripada RM250 kepada RM300 sebulan yang memanfaatkan lebih daripada 40,000 nelayan. Seperti yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Sik, kenaikan tersebut wajar dipanjangkan kepada nelayan darat. Dengan itu, kerajaan juga mencadangkan kenaikan kepada kadar allowance sara hidup nelayan darat daripada RM200 kepada RM250 bagi 3,400 nelayan darat yang berdaftar. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Terima kasih. Ketujuh, Kanga boleh? Kanga nak menjelas sikit. Minta penjelasan. Boleh ya? Kanga. Yang Berhormat Kanga. Kanga nak sokong tu, Kanga nak sokong. Okey. Dalam perbahasan saya ada menyebut sebab berasaskan dokumen kita daripada 3 tahun lepas, peruntukan untuk subsidi dan bantuan sosial kita telah berkurang lebih kurang dalam 3.5 bilion. Dan pada hari ini Yang Berhormat Menteri mengumumkan banyak pindaan terhadap angka-angka dan jumlah penerima. Jadi saya harap Yang Berhormat Menteri boleh bagi satu salinan berapakah pindaan sebab dia melibatkan jumlah belanjawan yang lebih besar, dan saya minta penjelasan pengurangan ini di mana untuk subsidi dan juga bantuan sosial. Untuk maklumat Yang Berhormat Kanga, perbelanjaan sebenar subsidi, bantuan dan insentif bagi tahun 2019 ialah sejumlah RM23.9 bilion seperti yang telah dilaporkan dalam buku tinjauan fiskal dan anggaran hasil kerajaan persekutuan tahun 2021. Itu untuk 2019 ya. Manakala bagi tahun 2020 sejumlah RM20.1 bilion diperuntukkan, dan jumlah ini sebenarnya tidak termasuk bantuan-bantuan yang disalurkan melalui kumpulan wang COVID-19 yang merangkumi bantuan prihatin nasional, tambahan bantuan sara hidup, bantuan kepada golongan muda terjejas seperti OKU dan ibu tunggal, serta bantuan tunai kepada pemandu teksi dan lain-lain yang berjumlah RM16.4 bilion yang menjadikan perbelanjaan subsidi, bantuan dan insentif bagi tahun 2020 adalah yang terbesar dalam sejarah Malaysia, iaitu RM36.5 bilion. Bagi tahun 2021 pula, hanya RM19 bilion diperuntukkan di bawah perbelanjaan mengurus. Kerajaan perlu mengimbangi belanjawan antara keperluan dan kemampuan untuk menampung keperluan OE disebabkan oleh pengurangan hasil kerajaan akibat penularan wabak COVID-19. Saya setuju dengan apa yang Berhormat Menteri jawab, cuma saya nak tahu kat mana yang dikurangkan tu. Okey, nanti saya baling. Boleh. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Hari ini kalau kita tengok, kalau ada pertandingan bola sepak yang Umat dah skor 5 gol dah. Alhamdulillah. Ini adalah satu perkara baik demi kelangsungan kesejahteraan rakyat. Dalam perbahasan saya Yang Berhormat Menteri, saya ada tanya berkaitan dengan bantuan khas bagi frontliner yang tidak diundang ni, iaitu kepada penghantar makanan, Food Grab, Food Panda, Lala Move, Tapau dan yang lain-lain yang didaftarkan. Mereka ni membantu Menteri Kanan Keselamatan dalam mengendalikan SOP supaya rakyat tak keluar rumah untuk hantar makanan. Masa Yang Berhormat Menteri buat bajet, pejabat Yang Berhormat Menteri pun budak-budak ni lah yang hantar makanan selalu. Dia kata, Datuk, tolong bagi tahulah kepada Menteri, kami siang malam hantar makanan kat pejabat beliau. Kalau boleh bagilah one off. Itu saya bahaskan baru ni, saya masukkan. Adakah perkara tersebut dipertimbangkan Yang Berhormat Menteri? Silakan. Minta tambah sedikit, setengah minit. Muhammad Menteri, rasa saya hari ini pengumuman amat luar biasa. Bukan saya Muhammad Menteri menggulung, bahkan menambah, bukan mengurang. Tahniah sekali lagi. terima kasih. Muhammad Baling, saya ingin bercakap sedikit. Ada satu lagi sebenarnya request lah dengan izin Muhammad Baling dan juga Yang Berhormat lain yang telah dibangkitkan di dalam Dewan ini. Ini mengenai nasib pekebun kecil getah yang terjejas daripada naik turun harga komoditi getah dan juga bencana alam. Seperti yang dipohon oleh ramai Yang Berhormat di sini, saya ingin mengesahkan bahawa bantuan musim tengkujuh akan diteruskan. Bayaran sebanyak RM300 sebulan akan dibayar pada bulan Disember 2020, Januari 2021, Disember 2021 kepada pekebun kecil yang layak di bawah pihak berkuasa atau kemajuan pekebun kecil perusahaan getah atau Berizda dan juga Lembaga Industri Getah Sabah LIGS. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Gol 6-0. Ini 300,000 pemilik kebun getah dan penuri getah, dan kerajaan komited untuk meneruskannya pada tahun 2021. Kerajaan juga maklum bahawa kadar allowance perumahan ini disebut oleh YB Penampang, tak silap saya, bagi negeri Sabah adalah yang tertinggi, dan pejabat awam yang berkhidmat di Sabah mendapat allowance yang lebih tinggi daripada pejabat yang berkhidmat di Sarawak atau Semenanjung.
Kali terakhir kadar tersebut disemak adalah pada 30 April 2002. Kementerian Kewangan bersetuju untuk mengkaji semula dan menyelaraskan kadar tersebut. Ini permohonan daripada Yang Berhormat daripada Sabah. Kerajaan juga ia menggalakkan pemilik bangunan atau ruang perniagaan yang menikmati penangguhan atau moratorium balik bayaran atas pinjaman selama 6 bulan untuk mengambil tindakan sewajarnya untuk mengurangkan bebanan sewa premis perniagaan yang ditanggung oleh PKS yang menyewa. Dalam Dewan ini ramai yang berhormat raise this issue lah, dengan izin. Ini melalui pakej rangsangan perdana. Sebelum ini ada pemilik premis perniagaan pemberi sewa atau landlord diberikan pengurangan atau pelepasan sewa kepada penyewa premis perniagaan yang terutamanya dari PKS akan diberikan potongan cukai khas, tetapi ini telah berakhir pada September 2020. Potongan ini tertaluk kepada syarat pengurangan sewa. Jadi kalau syarikat-syarikat ini mengurangkan sewanya sekurang-kurangnya 30% daripada kadar sewa asal bagi tempoh tersebut, saya nak umumkan bahawa potongan cukai khas bagi pengurangan sewa premis ini kepada PKS ini kita lanjutkan lagi 6 bulan sehingga Mac 2021. Saya berharap pengumuman dan komitmen tambahan ini terus mengukuhkan Belanjawan 2021 sebagai belanjawan untuk rakyat. Yang berhormat sekalian, ini semua bukan cadangan saya. Ini semua cadangan-cadangan yang berhormat di dalam Dewan ini. Ini semua suara rakyat yang kami dengar melalui pelbagai saluran. Kami mungkin tidak sempurna tetapi kami mendengar. Dalam 8 bulan ini sahaja, sudah 4 pakej prihatin diumumkan dengan mendengar suara rakyat dan ahli yang berhormat sekalian. Dan untuk bulan-bulan yang mendatang, kami akan terus mendengar. Kami akan terus memperhalusi bantuan kerajaan mengikut keadaan COVID dan ekonomi semasa. InsyaAllah. Datuk Yang Dipertua, walaupun isu moratorium dan KWSP ini mendominasi perbahasan belanjawan, saya pohon agar kita melihat belanjawan dan pendekatan bertemakan survival ini secara keseluruhan. Dalam erti kata lain, kita mesti melihat dua perkara lain yang telah saya sebut di awal pengulungan ini, iaitu bantuan langsung dan juga pekerjaan. Tambahan lagi, kedua-dua perkara ini tergantung dalam belanjawan. Berkenaan perkara kedua iaitu bantuan langsung, Yang Berhormat yang bertanya soalan berkaitan termasuk Yang Berhormat Serian, Yang Berhormat Pekan, Yang Berhormat Sempurna, Yang Berhormat Langkawi berkenaan bantuan prihatin rakyat. Yang Berhormat Arau dan Yang Berhormat Sipitang yang bertanya mengenai bantuan untuk golongan M40. Yang Berhormat Permatang Pauh yang bertanya tentang kaedah pemberian bantuan. Yang Berhormat Lanang mengenai bantuan kepada golongan ibu tunggal, dan Yang Berhormat Kanga mengenai pengurangan subsidi yang telah saya jawab tadi. Sebelum saya menjawab soalan-soalan ini secara spesifik, saya ingin terangkan objektif kerajaan melalui pendekatan ini. Pertamanya, ia adalah bagi memastikan lebih ramai yang mendapat bantuan kewangan terus. Keduanya, ia memastikan rakyat yang sudah mendapat bantuan kewangan menerima bantuan yang lebih banyak. Yang ketiga, ia memberi perhatian khusus kepada golongan rentan. Yang saya maksudkan dengan golongan rentan ini adalah the most vulnerable segments of our society, dengan izin. Ini merupakan objektif penting melalui pemberian bantuan langsung. Dalam 8 bulan sahaja, kerajaan ini telah berjanji dan menunaikan janji dengan menyalurkan lebih 21 bilion ringgit kepada lebih 10 juta penerima individu dan isi rumah setakat ini melalui BSH dan BPN. Pada tahun 2020, menerusi BSH dan BPN sahaja, ada isi rumah yang mendapat bantuan melebihi 3,400. Ini belum mengambil kira bantuan-bantuan lain. Menjawab persoalan YB Arau dan YB Sipitang, buat pertama kalinya juga, bantuan kewangan langsung BPN dipanjangkan kepada golongan M40. Mereka telah menerima kedua-dua BPN 1.0 dan BPN 2.0 ini. Sebelum lagi ditambah dengan bantuan-bantuan lain yang termasuk bagi pelepasan cukai untuk meningkatkan pendapatan boleh guna mereka. Datuk Yang Dipertua, saya seterusnya kalau ada masa lagi untuk saya. Jawab semua sekali. Gulung semua ya. Datuk Yang Dipertua, kerana masa ni tak mengizinkan boleh saya menggulung. Speaker dah bagi tambah lagi. COVID rehat kan? Kebijaksanaan pepatah lama menyatakan tiada buluh yang tidak berbuku. Maka sama juga tiada belanjawan yang 100% sempurna. Tetapi yakinlah belanjawan ini adalah natijah terbaik kerajaan setelah mempertimbangkan lebih 6,600 cadangan yang lahir, lebih 40 sesi libat urus berentasi setiap negeri dari utara ke selatan, barat ke timur, dengan lebih 100 pihak berkepentingan dari seluruh negara, mewakili segenap lapisan rakyat dan sektor ekonomi utama.
Lebih 6,600 cadangan telah kerajaan pertimbangkan, termasuk juga cadangan-cadangan yang dibuat pihak pembangkang. Belanjawan ini mengandungi lebih 44 langkah strategik, lebih 186 inisiatif utama untuk kebajikan rakyat dan membina daya tahan ekonomi, supaya kita dapat mengatasi musibah besar yang melanda negara ini. Apakah munasabah kerana perbezaan beberapa perkara, maka lebih 186 langkah dan bantuan besar demi rakyat dan negara ditolak mentah-mentah? Apakah ini adil? Apakah ini wajar? Apakah ini memberi harapan kepada rakyat yang meruntunkan bantuan? Jangan kita masih leka membilang-bilang bintang di langit, tapi buta pada kilauan intan segenggam yang ada di tangan. Permata yang sedia untuk dihadiahkan kepada rakyat tercinta. Sebagai seorang Muslim, saya bersandarkan kepada kitab suci Al-Quran. Dengan surah Al-Qasas ayat 84, Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman membawa maksud, sesiapa yang datang membawa amal baik, maka baginya balasan yang lebih baik daripadanya. Maka berbuatlah kita kebaikan. Di dalam Dewan Rakyat ini, walaupun kita datang dari pelbagai latar belakang dan kepercayaan umum, saya yakin kita semua dibesarkan atas nilai yang sama, iaitu kita percaya pada berbuat kebaikan dan bukan yang membawa kerosakan di muka bumi ini.